السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Kita bertemu lagi untuk subjek Usuluddin tingkatan 5, bab yang kelima, al-akhlaq wat-tasawuf. Alhamdulillah, qad wasalna ila ad-dars as-salis وهو مفاهيم في علم التصوف. Pertamanya, mari kita lihat apakah yang dikatakan al-qalb. Dalam bahasa Melayu kita ertikan dengan jantung atau hati sanubari. Qala al-Ghazali rahimahullahu ta'ala هو لطيفة ربانية روحانية لها علاقة بهذا القلب الجسماني. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih, yang diartikan dengan al-qalb itu, al-qalbu huwa latifatun, ia adalah jisim yang halus. Latifah, jisim yang halus. Rabbaniyatun, yang dibangsakan dengan Tuhan, dengan ketuhanan. Ruhaniyatun, berbentuk roh yang kita tak nampak. Laha alaqah, baginya ada pertalian. Alaqatun, pertalian, ikatan, hubungan. Bihadzal qalb, dengan hati ini. Hati ini maknanya hati yang mana satu? Yang jantung ini, iaitu maknanya al-jusmani, yang luaran, yang jasad yang kita nampak itu, yang berada di dada, tengah dan ke kiri sedikit, yang kita bernafas dengannya, aliran darah keluar dan masuk, yang sangat penting jantung ini bagi kita. Jantung berhenti, jalan kita. Jalan ni maksudnya kita yang mati. Makna jantung ini sama ada yang luaran ataupun dalaman yang tak kita nampak, yang zahir ataupun batin, sangat penting dalam kehidupan kita yang perlu kita jaga sebaik-baiknya. Bagaimana kita nak menjaga hati sanubari kita ini? Lihat di kotak yang berada di sebelah, kotak hijau, ad-du'a al-ma'thur, doa yang datangnya daripada baginda Nabi SAW. Innal qalba, sesungguhnya hati sanubari, summiya bihi, dinamakan dengannya, li sur'ati taqallubih, kerana cepatnya ia berubah-ubah. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر في الدعاء. Dengan kerana itu Nabi SAW memperbanyakkan di dalam doanya, Allahumma thabbit qalbi ala dinik, wahai Tuhan, sabbit, tetapkan, qalbi, hati kami, ala dinik, atas agamamu. Atas agamamu ya Allah, atas ketaatanmu ya Allah. Yang ni, doa ini bagi yang mengamalkan, ia dibaca semasa tahiyat akhir, yakni selepas kita membaca bacaan di tahiyat akhir. Dan kita terus kepada ahamiyatul qalb, kepentingan hati sanubari itu. Yang pertama, al-qalbu mahallul iman. Hati itu adalah tempat tinggalnya iman. Ahamiyatul qalb, al-qalbu mahallun nur wal hidayah. Hati sanubari itu menjadi tempat nur, cahaya dan juga petunjuk. Jim, al-qalbu mahallut ta'aqqul wal fahm. Al-qalb itu menjadi tempat untuk kita berfikir dengannya, wal fahmu, dan untuk kita faham.
dan dia mempunyai hubungan yang rapat dengan minda kita, yang panjang untuk disyarahkan. Sebab tu disebut afala taqilun, walakin ta'mal qulubul lati fi sudur dan sebagainya lah. Dal al-qalb mahallud dalal, hati itu menjadi tempat kesesatan, wal bu'di anil haqq, dan juga jauh daripada kebenaran, wal inhiraf dan menyeleweng, wal mail dan menyerong dan cenderung, nahul batil kepada kebatilan. Al-qalbu mahallul atifati nahwal haqqi wal maili wal hubbi wal zinah. Hati itu dia menjadi tempat tersimpannya perasaan yang halus, seperti simpati, kasihan, seperti kebenaran, kecenderungan kepada sesuatu, dan juga kasih sayang kepada perhiasan dan sebagainya. Maklumat idhafiyah. Maklumat tambahan. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, innal latifata hiya haqiqatul insan wa humul mudrik al-alim al-arif min al-insan wa huwa al-mukhatab wal-mu'aqab wal-mu'atab wal-mutalab. Di sini kita dapati ada sedikit kekhilafan tentang baris yang seperti yang ada di dalam buku teks kita ini, yang dia membariskan dengan mukhatib, muaqib, muatib wal mutalib tu, yang sebenarnya seperti yang diterangkan oleh rakan saya, rujukan saya dalam bahasa Arab juga, iaitu Al-Fadhil Ustaz Lutfi. Sama-sama kita mendengarnya. Okay, yang ni Ta'fi dia punya bacaan dia baris dia tu silap. Silap baris dia. Betulnya kena baca dengan sirah isim maf'ul, bukan isim fa'il. Al-mukhatab, al-mu'atab. Itu yang betul. Tayyib, kita lihat apa maknanya. Berkata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, in latifata, sesungguhnya hati yang tersimpan di dalamnya perasaan yang halus, lebih-lebih lagi perasaan itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itulah ia haqiqatul insan wa huwa al-mudrik al-alim al-arif minal insan. Itulah dia yang dikenali, diketahui, didapati, difahami, dimengerti daripada manusia. Wa huwal mukhatab, iaitu yang dikhitabkan ataupun yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya makrifat, kenal akan Allah Subhanahu wa taala. Wal muaqab, itulah yang akan disiksa jika dia melakukan maksiat. Wal mu'atab, dan akan ditempelak sekiranya dia taksir, kurang dalam beribadat. Wal mutalab, dan yang dituntut untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu, ayuhal tullab al-ahibba, marilah kita sama-sama meningkatkan ilmu pengetahuan kita, terutamanya tentang hati kita. Ia menjadi tempat pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada rupa paras kamu, baiknya fizikal kamu,
walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati sanubari kamu, maka fahdharuh, berwaspadalah kita, jagalah hati, jangan dikotori. Alhamdulillah, sekarang kita masuk pula tentang ma huwa al-aql. Apakah itu akal? Al-aqlu jawharun ruhaniyun khalaqahu Allahu muta'alliqan bi badanil insani wa nurun fil qalbi yu'rafu al-haqqu wal batilu wa quwwatun lin nafsi an-natiqah. Al-aqlu itu ialah jauhar. Jauhar kita boleh katakan ia sebagai satu permata rohani yang tidak kita nampak. Khalaqahu Allah, yang Allah Ta'ala menjadikan ia muta'alliqan, ada keterkaitan bi badanil insan, ada hubungannya dengan jasad dan badan fizikal manusia, wa nurun fil qalbi, dan cahaya di dalam hati, yu'raful haqq, dengannya dia mengetahui kebenaran, wal batil, dan kebatilan, wa quwwatun lin nafsin natiqah, dan dia satu kekuatan kepada diri seseorang yang bertutur, yang berkata-kata. Seterusnya kita pergi kepada ma huwa an-nafs fi ilmi tasawuf. Apa pula yang dikatakan nafsu di dalam ilmu tasawuf ini? Huwa al-jawhar al-bukhari al-latifu al-hamilu liquwwatil hayati wal hissi wal harakati al-iradiyati, wa sammaha al-Ghazali bil hakimir ruhil hayawaniyati fahuwa jawharun musyrikun lil badan. Taib, maknaha al-jawhar, satu permata, al-bukhari, yang berwak, yang berasap, mana yang tidak kita nampak lah, mudah kita cerita. Sebab tak boleh kita nak tunjuk dengan mata kepala kita, tapi ia ada al-latif, yang dalam, yang halus, al-hamil liquwatil hayah, yang dia membawa kepada kekuatan dalam kehidupan, wal his, dan perasaan, wal harakah, dan pergerakan, yang dikehendaki al-iradiyah, wasammaha, dan dinamakan ia oleh siapa? Al-Ghazali bil hakimir ruhil hayawaniyah, kebijaksanaan ruh kehaiwanan, kebijaksanaan roh kehaiwanan, iaitu kita lah sebagai manusia, hayawanun natiq, haiwan yang bercakap, ataupun kita kata satu kehidupan yang bercakap. Fahuwa jauharun, maka ia, maknanya nafsu itu adalah satu permata musyrik yang bercahaya, bersinar, berkilauan kepada lil badan, kepada tubuh badan fizikal. Seterusnya, ayuhat tullab al-a'izza, kita lihat kepada kotak kuning yang berada di bahagian kiri, al-qimah an-nabilah. Qimah adalah nilai, an-nabilah berharga, ataupun kita sebut genius, yang hebat lah. Dan seumpamanya, at-tafkir fi khalqillahi khairum min ibadah, berfikir pada kejadian ciptaan Allah Ta'ala lebih baik daripada ibadah.
Lidzalika, kerana yang demikian itu, qala Al-Hasan Al-Basri rahmatullahi alaih, tafakkur sa'ah, berfikir sejenak, khairun, lebih baik, min qiyami laylah, daripada bangun pada malam untuk beribadah. Mana penting. Dalam ayat Al-Quran disebut, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Kemudian mari kita tengok maklumat idafiyah. Walaupun ia adalah maklumat tambahan, tetapi sebenarnya ia amat penting untuk kita mengetahui dan mendalaminya. Min adwa'in nafsi kama dzukirat fil Quran. Sebahagian yang disebutkan dalam Al-Quran, jenis-jenis nafsu. Yang pertama, an-nafsu al-ammarah, paling bawah sekali, nafsu ammarah. Allah Ta'ala sebut dalam surah Yusuf, innan nafsa la'ammaratum bis-su'i illa ma rahima rabbi. Kedua, an-nafsul lawwamah, nafsu yang di tingkat atasnya pula, daripada lebih baik daripada al-ammarah, ialah nafsu al-lawwamah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut dalam suratul Qiyamah, wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Seterusnya, nafsu ar-radiyah. Allah Ta'ala sebut, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dan yang keempat, rabi'an atau akhiran di sini, an-nafsul mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu kita boleh semak di dalam surah Al-Fajr. Di dalam kitab Al-Imam Al-Ghazali disebutkan 7 jenis nafsu yang semuanya itu sangat menarik untuk dibincangkan, tetapi mungkin tidak di sini. Maka jangan pelajar sekalian berhenti hanya sekadar di sini, kerana ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala amat luas bagaikan laut yang tidak bertepi. Kemudian mari kita lihat pula yang di sebelahnya itu, kotak yang berwarna apa, coklat ataupun oranye ataupun pinang dan sebagainya. Hal ta'lam fa inna Allah Ta'ala ya'muruna bi an nazida ilmana bin nafsi an tariqi im'anil fikri fiha, faqala wa fi anfusikum afala tubsirun. Adakah kamu mengetahui bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menambahkan ilmu kita tentang diri kita sendiri, daripada cara jalan dengan kita memperbanyakkan berfikir, berdalamkan fikiran kita kepadanya, iaitu kepada diri kita sendiri. Faqala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa fi anfusikum, dan pada diri kamu sendiri, dan di dalam diri kamu sendiri, afala tubsirun, tidakkah kamu memerhatikan dengan mendalam, dengan fikiran untuk kita mengenali diri kita, maka kita akan jadilah seperti kata Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, maka sesiapa yang dia mengenali dirinya, maka dia akan kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah tanggungjawab kita sebagai hamba Allah, sebagai hamba yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi hambanya yang benar-benar hamba sejati. Untuk yang seterusnya, al-hikam awi syi'r, saya menjemput
kembali Al-Fadhil Ustaz Lutfi untuk membacanya dan mensyarahkannya kepada para pelajar yang dirahmati Allah sekalian. Dipersilakan Al-Fadhil Ustaz. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. Nafsu itu bagaikan kanak-kanak. In tuhmilhu, kalau kamu duk biar kat dia, bagi peluang dekat dia, syabba, dia akan menjadi syabab, akan menjadi dewasa. Ala hubbir radha', suka kepada susuan. Nafsu ni macam budak-budak ni, kalau kita duk biar bagi susu, kita tak bagi dia berhenti sampai ketua dia duk makan susu. Wa in taftimhu, kalau kamu bagi dia berhenti daripada menyusu tu, yanfatimi, dia akan berhenti. Maknanya nafsu kita ni kalau kita didik dia kata ikut. Jazakumullahu khairan kathira li fadilatil ustaz. Ya, ini adalah syair daripada Al-Imam Al-Busiri tentang nafsu itu. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, selesai kita untuk ad-dar al-thalis bagi bab akhlak dan at-tasawuf, dan saya sertakan di sini juga at-tadribat seperti mana yang telah disediakan di dalam buku teks dekatan 5 Usuluddin At-Tadribat. Sila jawab dan lengkapkan persoalan yang ditanyakan dengan jawapan yang bernas seperti mana yang dipelajari. Mudah-mudahan ia dapat mengukuhkan kefahaman kita terhadap pelajaran yang amat penting ini, insya-Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.